Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam muafakat Johor. Hadirin yang dihormati sekalian, Alhamdulillah syukur kehadirat ilahi dengan limpah kurnia dapat kita bersua dan bersama-sama dalam perbincangan forum pada pagi yang ceria ini. Sebelum saya memperkenalkan semua ahli panel yang saya agak terlebih bergaya ini, berminat untuk saya mengupas tajuk yang ingin kami membentangkan hari ini. Terlebih dahulu, tajuk yang kami akan membentangkan hari ini adalah cabaran akidah semasa. Pertama sekali, ahli-ahli panel kita akan membincangkan tentang ciri-ciri akidah yang benar serta yang batil, serta membincangkan tentang faktor-faktor penyelenggaraan akidah dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Hadirin sekalian, Islam dan umat sedang menghadapi fasa-fasa pergelutan yang sangat hebat. Cabaran menangani masalah dalam kalangan umat Islam sendiri dan tekanan dari luar Islam menjadikan semua isu melibatkan masalah dan krisis semasa seringkali dilibatkan pula dengan Islam dan umatnya. Dari dalam kalangan umat Islam, cabaran yang paling menonjol ialah cabaran politik, kebekuan intelektual dan masalah sosial. Malah, krisis perbezaan pendekatan mazhab dan aliran pemikiran agama turut mencengkam dan menjadi hambatan umat Islam seolah-olah sukar diselesaikan. Ketis ini bertujuan mereti faktor-faktor yang mencetuskan cabaran terhadap umat Islam di samping menjelaskan penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Penulisan ini menggunakan kaedah analisis kandungan dengan meneliti kepada bahan-bahan sumber sekunder. Pendekatan bertolak ansur dan sikap berimbang adalah kaedah utama yang dicadangkan dalam tulisan ini bagi menangani masalah umat semasa. Justru, marilah kita mengenali sedikit apakah yang dimaksudkan dengan akidah. Akidah dari segi bahasa bererti pegangan yang kuat atas satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat, manakala dari sudut istilah pula bererti kepercayaan yang pasti dalam keadaan dan keputusan yang mutamat tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atas sebaliknya. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah serta beriman dengan nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Sebagai Muslim, kita juga wajib beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat dan beriman kepada takdir Allah sama ada yang baik atau yang buruk, termasuk juga segala apa yang datang daripada Allah. Mengikat joran dengan tali, warnanya putih dari kendari. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kami memperkenalkan diri. Kami daripada kumpulan satu yang terdiri daripada 3 ahli panel, iaitu Saudara Muhammad Sharif bin Rahimi, Saudara Umi Umairah binti Nordin dan saya Nurul Mizarif Hafidh Yusof ingin membincangkan tajuk cabaran akidah semasa. Saya selaku moderator, manakala Saudara Sharif yang cerdik lagi kami bijaksana sebagai ahli panel 1, manakala Saudara Umi Umairah yang pintar lagi kami berbakat sebagai ahli panel 2. Selamat datang saudara dan saudari panel yang segak lagi bergaya. Apa khabar para panel semua? Persoalannya, apakah ciri-ciri akidah yang betul dan yang batil, termasuk contoh-contohnya? Oleh itu, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Saudara Sharif untuk memberi pencerahan tentang soalan ini. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang dianjurkan. Sebelum saya menyenaraikan ciri-ciri akidah, izinkan saya menjelaskan pengenalan akidah kepada anda semua. Akidah dari segi bahasa berarti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb dan Ilah serta beriman dengan nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat dan beriman dengan takdir Allah sama ada baik ataupun buruk, termasuk juga segala apa yang datang darinya. Seterusnya, patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan seharian oleh kita semua. Pengenalan akidah pula adalah ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari, mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu akidah terbahagi kepada 5, iaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu makrifat, ilmu kalam dan ilmu akidah. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah SWT yang wajib diketahui dan dipercayai. Yang kedua pula, ilmu usuluddin.
Ilmu usuluddin ini bermaksud suatu ilmu yang kepercayaan dalam agama Islam, iaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pesuruhnya. Yang ketiga pula ialah ilmu makrifat. Ilmu ini bermaksud suatu ilmu yang membahaskan perkara-perkara yang berhubung dengan cara-cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ilmu kalam pula bermaksud sesuatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil akliyah sebagai perisai terhadap segala tentangan daripada pihak lawan. Dan yang terakhir sekali adalah ilmu akidah, yang bermaksud suatu ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang berhubung dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, ciri-ciri akidah yang betul boleh dirujuk berdasarkan 6 rukun iman. Rukun iman adalah rukun yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa dalam pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW di dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka Jibril telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang bermaksud, Jibril telah berkata kepada Rasulullah, "Kamu terang kepadaku mengenai iman." Maka jawab Rasulullah, "Iman itu ialah bahawa kami beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kemudian, dan kamu beriman bahawa habuan dan peruntukan bagi kamu, sama ada baik atau buruk, adalah semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Maka Jibril pun berkata, "Kamu telah berkata benar." Pertama sekali, kita haruslah beriman kepada Allah serta mengakui keesaannya. Seterusnya, kita wajarlah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat artinya meyakini sepenuh hati bahawa Allah memiliki malaikat-malaikatnya yang sentiasa taat kepada Allah serta tidak pernah membangkang atas perintahnya. Selain itu, kita perlulah beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul merupakan salah satu daripada cara untuk kita membuktikan kepada Allah kita benar-benar mencintainya. Cukuplah dengan ciri akidah yang betul. Sekarang, saya akan menjelaskan ciri akidah yang batil pula. Pertama sekali, tidak lain dan tidak bukan ialah syirik. Syirik boleh dibagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Ciri yang kedua ialah kufur, sama ada kufur nikmat atau kufur hakikat. Dan ciri yang terakhir ialah mengikut logik akal semata tanpa merujuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan. Ini merupakan antara punca utama ramai umat Islam pada zaman ini memiliki akidah yang songsang. Ini kerana perkembangan teknologi yang pesat telah mula meracuni minda golongan muda umat Islam pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya, hadirin sekalian. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Syarif atas pencerahan yang jelas mengenai penjelasan saudara tentang ciri-ciri akidah yang boleh dipraktikkan terutamanya pada zaman sekarang yang telah banyak terpesong akidahnya boleh menjadikan rukun iman sebagai rujukan pertama dalam kehidupan seharian. Mari menanam bunga seroja, seroja ditanam di taman raja. Jika hidup ingin berjaya, terus usaha, jangan putus asa. Dapat kita konklusikan bahawa kita seharusnya teruskan belajar di dalam hidup supaya kita dapat membezakan akidah yang benar dan akidah yang batil. Seterusnya, hidup mestilah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah supaya hidup kita sentiasa di landasan yang betul, yang diredai dan dirahmati oleh Allah. Demikianlah penerangan oleh saudara Syarif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Hadirin sekalian, dengan itu saya memperlu-alukan ahli panel kita yang seterusnya, iaitu saudari Umairah, untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai dengan lebih spesifik, iaitu faktor-faktor tercetusnya terpesongan akidah. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator. Berpegang dengan akidah yang benar adalah syarat pertama bagi seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam. Ia sebagaimana terangkum dalam sebuah hadis, peliharalah urusan-urusan Allah nescaya dia akan memeliharanya. Pelihara urusan Allah nescaya dia akan selalu bersamamu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh umat ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat yang sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan kepadamu. Pena telah terangkat dan lembaran telah kering. Persoalan sekarang ialah apakah faktor yang menyebabkan penyelewengan akidah? Pertama sekali, faktor yang menyebabkan penyelewengan akidah ialah fahaman agama yang cetek. Amatlah penting untuk setiap umat Islam untuk mendalami agama Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana kesalahfahaman boleh berlaku sekiranya cetek ilmu di dada. Jika kita mempunyai soalan tentang agama dan tidak tahu jawapan kepada persoalan tersebut, kita haruslah
merujuk kepada yang lebih arif supaya tidak mewujudkan fahaman sendiri sekaligus mewujudkan penyelewengan akidah. Selain itu, faktor yang menyebabkan penyelewengan akidah ialah taksub terhadap ajaran nenek moyang. Orang-orang terdahulu ramai mempercayai bahawa kuasa kesaktian daripada seni mempertahankan diri, dukun serta bomoh dan mendakwa mendapat ilmu daripada mimpi. Mereka juga mempunyai ilmu tersebut turun dari nenek moyang mereka dan menyebarkan amalan tersebut kepada orang ramai. Hal ini salah kerana kebanyakan orang-orang terdahulu banyak menggunakan pertolongan daripada syaitan, malah sanggup membuat perjanjian asalkan permintaan mereka dikabulkan dengan segera. Ini menunjukkan bahawa mereka kurang mempercayai kekuasaan Allah SWT. Oleh itu, kita mestilah mempunyai sifat sabar dalam memohon sesuatu kepada Allah agar tidak mensyirikkan Allah. Air melurut ke tepian padi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diturut ismi padi, semakin berisi semakin tunduk. Patut di atas berkaitan rapat dengan penjelasan yang telah diberikan oleh ahli panel kedua mengenai peri pentingnya umat Islam mendalami agama Islam dengan tidak sombong dan malu menimba ilmu dengan orang yang lebih bijak di dalam bidang agama seperti ulama. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan perbincangan kita pada petang yang nyaman, marilah kita menelusuri inti penting tentang jenis-jenis syirik yang perlu kita ketahui. Dengan ini, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Saudara Syarif, untuk meluaskan horizon perbincangan kita pada forum hari ini. Dipersilakan Saudara Syarif. Terima kasih kepada saudari moderator. Seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, syirik merupakan antara ciri akidah yang batil. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dalam apa juga bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktikad. Firman Allah yang bermaksud bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah telah haramkan kepadanya surga dan tempat kembalinya ialah ke neraka. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Syirik jali merupakan syirik yang terang, nyata dan besar yang boleh menyebabkan seseorang itu dianggap jatuh ke tahap kufur. Contoh syirik jali ini ialah seperti menafikan kewujudan Allah. Seterusnya, kita boleh melihat syirik khafi. Syirik khafi pula bermaksud syirik yang kecil dan tersembunyi yang menyebabkan hilang atau luputnya pahala seseorang. Syirik ini banyak berkaitan dengan perbuatan riak di dalam beramal atau melakukan sesuatu perkara. Contoh perbuatan syirik khafi ialah ujub dan takbur. Seterusnya, marilah kita melihat pengertian kufur. Kufur dari segi bahasa bererti menutupi, manakala dari segi istilah pula adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sama seperti syirik, kufur juga boleh dibagikan kepada dua, iaitu kufur nikmat dan kufur hakikat. Kufur nikmat merupakan sikap yang tidak tahu berterima kasih kepada sang pemberi nikmat, iaitu Allah SWT. Antara contoh kufur nikmat ialah mempergunakan badan yang sihat untuk melakukan maksiat. Seterusnya, kita boleh melihat pula kepada kufur hakikat. Kufur hakikat bermaksud ingkar dan menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekian saja daripada saya. Saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Terima kasih ahli panel atas penyampaian yang sungguh berfakta. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Jika hidup hendak berkat, taati selalu perintah Tuhan. Oleh itu, dapat kita simpulkan di sini bahawa agama merupakan pedoman hidup bagi setiap individu serta menjadi medium untuk mencorakkan perkembangan sosialisasi. Sudah terang lagi kan bersuluh, agama merupakan tiang kehidupan yang menuntut manusia ke jalan yang benar. Baiklah, hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita mempersilakan ahli panel kita yang kedua, Saudari Umairah dari Praktikal MT25 bagi mencapai lagi nesa perbincangan kita pada hari ini dengan memperlihatkan tentang cara-cara untuk mengatasi penyelewengan akidah. Mempersilakan saudari untuk tampil memberikan pencerahan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Jika ada penyakit, tentulah ada penawarnya. Sama seperti akidah, jika akidah kita terpesong, tentu ada cara untuk mengatasinya. Antara cara yang boleh kita lakukan untuk mengatasi penyelewengan akidah ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Rasulullah telah mengajarkan umatnya satu doa supaya menetapkan hati dan pegangan terhadap ajaran Islam dan menjauhi diri dari kesesatan.
Doa baginda Rasulullah, "Wahai Tuhanku, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan ketaatan kepadamu." Dalam hal ini, ilmu yang benar adalah penting untuk diikuti, bukan untuk mengelarikan dan meragukan. Oleh itu, kita haruslah merujuk kepada ahli agama yang lebih pakar dan boleh dipercayai untuk mempelajari dengan lebih mendalam tentang ilmu berkaitan agama. Selain itu, mewujudkan undang-undang untuk membanteras dan membendung penyelewengan akidah atau ajaran sesat dari terus berkembang. Dalam keadaan tertentu, tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang degil. Tidak dapat dinafikan bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat boleh didakwa di bawah enakmen kesalahan jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman sekiranya disabitkan kesalahannya. Undang-undang yang diwujudkan bukanlah mengutamakan hukuman kepada pesalah, tetapi lebih kepada menjaga umat Islam yang lain agar tidak terpengaruh kepada ajaran agama yang telah sesat. Umat Islam yang telah terpengaruh haruslah diberi peluang untuk bertaubat. Dalam erti kata lain, kesalahan ajaran tidak boleh disamakan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang lain seperti zina, minum minuman keras dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagai kesimpulannya, dapat kita tegaskan bahawa orang yang mempunyai akidah yang betul sama sekali tidak akan terpesong dan dapat diperdayakan oleh syaitan. Hakikat ini adalah berdasarkan janji Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, "Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu, yakni syaitan, sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka kecuali mereka yang menurutmu dari golongan orang-orang yang sesat." Surah Al-Hijj ayat 42. Allah juga telah berjanji bahawa orang yang mengikut petunjuknya semasa berada di dunia tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara. Dalam firman-Nya yang bermaksud, "Turunlah kamu berdua dari syurga ini bersama-sama dalam keadaan setengah dari kamu menjadi musuh bagi yang lain. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, maka sesiapa yang menurut petunjuk itu nescaya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara." Surah Taha ayat 123. Hadirin yang budiman, jelaslah bahawa mewujudkan undang-undang merupakan cara utama bagi membendung penyelewengan akidah dan sedikit sebanyak membantu umat Islam untuk tidak mudah mewawarkan akidah yang salah kepada umat Islam yang lain. Seperti yang sudah dinyatakan saudara Umairah sebentar tadi, tanpa pendidikan, seseorang individu tidak dapat menguasai ilmu bagi melawan anasir-anasir jahat yang tersebar luas dalam kalangan masyarakat dan seterusnya akan menjejaskan perkembangan agama Islam. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit saja lagi, saya buka pentas perbincangan forum bagi sesi soal jawab. Terima kasih kepada penonton atas persoalan yang diajukan. Menurut saya, media massa perlu memiliki falsafah penyiaran yang berteraskan Al-Quran dan hadis. Ia harus dipastikan multazim dengan dasar penyiaran berteraskan Islam. Tujuan penyiaran sewajarnya untuk mendidik, meningkatkan kewarasan, menyelesaikan masalah, menyampaikan risalah dan saranan Allah kepada seluruh manusia, menghibur dalam batas yang halal dan kadar yang munasabah, membela golongan yang tertindas dan teraniaya, serta mempertahankan kebenaran dan keadilan. Para penjawat jawatan dalam lapangan ini hendaklah dipastikan dari kalangan golongan yang berilmu yang menegakkan kesesamaan dalam dirinya dan dalam isu di luar lingkungan dirinya. Mereka mesti melakukan kursus profesionalisme kewartawanan yang menekankan penghayatan terhadap etika kewartawanan, tanggungjawab sosial dan matlamat penulisan kerana Allah dan bukan kerana muslihat diri atau sesuatu kroni. Para wartawan yang menghina Allah, Rasul, para sahabat, perjuangan Islam, alim ulama dan golongan muslim dan muslimah yang komited perlu disingkirkan dan dipulihkan dalam pusat pemulihan khusus. Jika tidak, mereka mungkin akan menjadi ejen orientalis, imperialis dan zionis yang menyesatkan khayalat pembaca dan umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih kepada penonton yang bertanya. Pada pandangan saya, pendidikan adalah jentera yang mencorakkan masa depan generasi baru dan individu umat Islam. Ia perlu berlandaskan kepada akidah tauhid, akhlak dan tradisi keilmuan yang mantap dan unggul.
Sebab itu, pendidikan penting dibina atas landasan falsafah dan pendidikan agama Islam. Aspek sukatan, pentadbiran pengurusan latihan guru, buku teks, kegiatan kurikulum dan sebagainya perlu dilaksanakan dengan betul menurut dasar-dasar yang telah ditetapkan. Para guru atau pensyarah haruslah menanam ilmu-ilmu akidah dalam diri pelajar agar para pelajar dapat membiasakan diri dengan ilmu-ilmu akidah dalam kehidupan. Oleh itu, dapatlah kita membentuk para pelajar yang mantap akidah untuk generasi akan datang. Terima kasih atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin yang penuh bersemangat, serta terima kasih juga kepada para panel yang sudi mendengar dan memberi penjelasan yang jelas dan relevan kepada persoalan-persoalan yang bergolak di minda hadirin sekalian. Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, kini telah tiba masanya kita menutup tirai perbincangan kita pada forum ini. Bagi menutup pentas forum kita pada hari ini, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun. Madah diungkap, santun ditara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Sekian, terima kasih.